Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang menjangkakan kononnya akan diadakan pilihan raya mengejut. Itulah cerita yang disebar luas oleh Walaun dari dulu sampai sekarang. Walaun penyokong-penyokong pembangkang nih mau saja kalau pilihan raya dibuat. Tapi tahukah Anda bahwa saudara-saudara sekalian, hanya Walaun yang mahu pilihan raya mengejut. Manakala rakyat kebanyakan sebenarnya tidak berminat lagi dengan pilihan raya mengejut. Karena kerajaan Anwar perlu digagalkan untuk buat masa penggal ini. Penganalisis menjangkakan bahwa rakyat memang tak berminat lagi dengan pilihan raya mengejut. Berapa kalilah kita nak melalui pilihan raya mengejut nih. Asik-asik mengejut. Dulu ketika Anwar Ibrahim baru naik Perdana Menteri, dia kata buat undi tidak percaya, tapi tak berani juga, dibuat kalah pula, buat lagi tak mahu pula, dicabar lagi tak dapat lagi. Sekarang buat pula himpunan Anwar, turun Anwar. Kamu ingat buat himpunan turun Anwar tu bolehkah menurunkan Anwar Ibrahim? Minta maaf saudara-saudara sekalian, 100.000 pun orang berhimpun tidak akan membuatkan Anwar Ibrahim letak jawatan. Apalagi kalau 10 orang saja. Apa kalau sekerat lagi 20 orang saja, 1.000 orang saja. Minta maaf. Yang hanya boleh menyebabkan Anwar Ibrahim turun hanya apabila beliau letak jawatan atau parlimen menolak dengan undi percaya. Jadi kalau berani, Perikatan Nasional buatlah undi tidak percaya di parlimen. Kita nak tengok siapa yang terkantai, tercedok, nak malu. Macam itulah. Tapi kalau nak buat pilihan raya, tak payahlah. Kita dah muak dengan pilihan raya. Satu kajian oleh penganalisis politik ataupun satu dapatan oleh penganalisis politik mendapati rakyat tidak lagi berminat pilihan raya mengejut. Bagaimana pula dengan Anda? Kalau Anda setuju dengan kata-kata itu, tinggalkan dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami benci pilihan raya mengejut. Buat tanda pagar kami benci pilihan raya mengejut. Baiklah saudara, saya nak perkenalkan kepada Anda. Ini Transofected for Life. Ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, mudah cerita, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita sukar untuk sembuh daripada penyakit kena daya imun badan kita yang bodoh. Kita kekal dengan penyakit kita bertahun-tahun karena imun badan kita yang tidak mampu melawan lagi daripada dalam. Tapi dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita sehingga 400% dan apabila imun badan kita menjadi bijaksana dan tidak menyerang diri kita sendiri, kita boleh sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Saudara, produk ini diluluskan KKM, diperakui oleh seluruh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga lulus sijil halal. Jadi untuk mendapatkan Transofected terapi imun yang luar biasa ini, hubungi nombor telepon yang tertera. Jangan tangguh-tangguh karena sekali lagi saya nyatakan hanya imun badan kita yang kuat mampu membantu kita selesai daripada masalah kesehatan kita. Oke? Baiklah saudara-saudara sekalian, jika Anda setuju bahwa pilihan raya mengejut tiada gunanya, tolong tulis dalam ruangan komen kami benci pilihan raya mengejut. Saza Sukri dari UIAM berkata, rakyat cukup sedar pilihan raya kerap memperlahankan kemajuan negara. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Saza Sukri ini. Kalau pilihan raya kerap dibuat, apalagi kalau buat mengejut, sudah pasti yang berlaku ialah memperlahankan dan merencatkan kemajuan negara. Pertama, semua menteri sibuk berkempen. Semua menteri atau semua pentadbir sibuk nak mau menang. Percaturan politiknya di sana sini. Sepanjang kempen dekat sebulan, apa yang mereka buat? Tak buat kerja. Tiada pemimpin negara. Semua dibubar. Jadi apa berlaku? Tiada yang akan memimpin negara ini ke arah yang betul. Jadi itu merencatkan dan memperlahankan kemajuan negara. Lihat sajalah. Dalam siri pilihan raya sebelum ini, pada penggal yang lepas, berapa kali pilihan raya sehingga negara kita menjadi ketinggalan jauh dengan Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina dan sebagainya. Gara-gara kenapa? Pilihan raya yang terlalu mengejut, kerap
Dalam tempo penggal itu berapa Perdana Menteri bertukar? Itulah yang berlaku. Jadi kalau terus pilihan raya dibuat lagi, saya rasa negara kita akan kembali ke semula, ke zaman batu, zaman gua. Kenapa? Kita kembali tak stabil ekonomi sosial. Penganalisis mengenepikan seruan bersatu, kononnya PRU akan dipanggil lebih awal sambil mengatakan sentimen rakyat memihak kepada kestabilan berbanding pergolakan politik. Saza Sukri dari Universiti Islam Antarabangsa UAIM berkata, pengundi terutama pemilih muda tidak berminat jika pilihan raya kerap diadakan. Mereka percaya demokrasi mesti diseimbangkan dengan kestabilan. Beliau berkata orang ramai sangat menyadari mengadakan pilihan raya yang kerap akan memperlahankan kemajuan negara. Apa gunanya mengundi setiap tahun jika tiada apa-apa yang bermakna dilakukan oleh negara? Hanya orang politik berminat dengan pilihan raya mengejut, bukan rakyat. Saya sangat setuju bahwa hanya orang politik yang berminat dengan pilihan raya yang kerap dan mengejut. Tapi rakyat tak mahu pun. Rakyat tidak berminat pun, saudara-saudara. Seorang lagi penganalisis politik, Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berkata, rakyat lebih berminat tentang ekonomi yang mau ditangani berbanding gerakan politik. Rakyat tidak semestinya mahu kerajaan bertukar seperti yang diinginkan oleh Parti Bersatu. Namun mereka mahu kedua-dua pihak, yaitu kerajaan dan pembangkang, bekerja bersama, terutama menangani kos sara hidup tinggi. Bagaimana pula Anda? Jika Anda setuju bahwa pilihan raya mengejut hanya merencatkan ekonomi, tolong tulis dalam ruangan komen dengan tanda pagar, kami mahu kerajaan stabil. Kami mahu kerajaan stabil. Tanda pagar, kami mahu kerajaan stabil. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar, kami mahu kerajaan stabil. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang ini, tiap-tiap hari ada himpunan. Tiap-tiap hari ada bantahan. Tiap-tiap hari ada kononnya himpunan-himpunan menentang itu, ini, dan macam-macam lah. Mereka menggelar diri mereka kononnya sebagai pejuang rakyat. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku, mereka lebih kepada memperjuangkan diri sendiri. Tapi malangnya, apa yang berlaku, mereka tidak mendapat sambutan. Kemarin hanya 50 orang, minggu depan hanya 50 orang, dan akhirnya tinggal 2 orang. Apa yang berlaku? Rakyat tak berminat lagi nak menyertai himpunan pembohongan yang dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu. Terkini ada satu anjuran perhimpunan yang mahu dibuat oleh, yang didalangi oleh parti pembangkang, yaitu Himpunan Turun Anwar. Himpunan ini kononnya mahu supaya Anwar Ibrahim letak jawatan turun daripada jawatan Perdana Menteri. Sebelum saya teruskan ulasan ini, nak tanya dulu kepada Anda semua. Kalau Anwar Ibrahim turun daripada jawatan Perdana Menteri, siapa calon Anda menjadi Perdana Menteri? Kepada pembangkang, jangankan nak calonkan Perdana Menteri. Kalau mereka kerajaan sekarang pun, mereka tak tahu siapa yang akan menjadi Perdana Menteri bagi pihak pembangkang. Cubalah Anda senaraikan siapa. Anda senaraikan sendiri. Mr. Sam sudah pun menunjukkan macam-macam yang berlaku. Siapa? Muhyiddin Yassin kalau jadi Perdana Menteri. Anda tulislah sendiri dalam ruangan komen. Anda setuju atau tidak? Kalau Hadi Awang, tentulah tiada siapa yang mahu kerana kesihatan beliau yang sudah tidak mengizinkan lagi. Jadi sekarang, kalau nak mahu Anwar Ibrahim letak jawatan, turun dari jawatan Perdana Menteri, Anda beritahu dululah siapa yang boleh ganti Anwar Ibrahim. Zahid Hamidi? Entah Anda setuju atau tidak. Itu sebabnya ada netizen kata Himpunan Turun Anwar ini pasti gagal dan tidak akan dapat sambutan. Jika Anda setuju bahwa Himpunan Turun Anwar ini dibatalkan, sila tolong tulis dalam ruangan komen dengan tanda pagar, kami benci himpunan huru-hara. Kami benci huru-hara ketidakstabilan. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan dengan Anda semua, ini terapi imun bagi menyelesaikan masalah kesehatan kita. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Secara umumnya
Kita sukar untuk sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang bodoh dan tidak mampu melawan penyakit dari dalam. Tapi dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita mampu melawan penyakit dari dalam. Imun badan kita melawan penyakit dari dalam dan kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Saudara, produk ini diluluskan KKM, halal, dan juga diperakui oleh seluruh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkan produk ini bagi mendapatkan khidmat nasihat dan juga hubungi nombor telefon yang tertera. Ingat, jangan tangguh-tangguh masalah kesehatan kita atau silalah jaga kesehatan kita untuk mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya. Baiklah saudara-saudara sekalian. Menurut seorang pemimpin daripada Amanah, Fadli Umar Aminul Huda, beliau menyifatkan himpunan Turun Anwar yang berlangsung pada bulan hadapan sebagai tidak lebih daripada gimik politik saja. Ramai penganalisis politik yang bersetuju bahwa himpunan tersebut memang tak berguna, tak guna. Itu hanya satu himpunan gimik politik. Asik-asik nak buat konon Turun Anwar dan sebagainya. Tapi sebelum ini kenapa pula tiada mereka buat untuk benda-benda yang lain? Dan yang lebih mengejutkan kita ialah siapa yang mahu dilantik Perdana Menteri kalau Anwar Ibrahim turun? Itulah yang nak ditanya dulu. Siapa? Siapa? Dan siapa? Kami melihat himpunan Turun Anwar bukan sebagai suara rakyat, kata Exco Pemuda Amanah ini, tetapi gimik politik daripada kekecewaan segelintir pimpinan pembangkang. Ketika rakyat sedang menikmati hasil pemulihan negara, mereka memilih jalan pesimis yang tidak selari dengan realiti. Kami melihat himpunan ini bukan desakan rakyat, tetapi helah politik untuk menutup kegagalan sendiri. Kegagalan sebagai pembangkang, kegagalan sebagai pemimpin pembangkang yang tak tahu kuat kerja. Pembangkang yang tak tahu buat kerja, kata mereka. Ketika rakyat memerlukan kestabilan dan solusi, mereka diajak turun ke jalan dengan retorik kosong. Himpunan Turun Anwar ini adalah anjuran PAS yang dijadwalkan berlangsung kononnya pada 26 Julai. Mengukuhkan lagi kenyataannya, Fadli membandingkan prestasi kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pimpinan kerajaan di bawah Perikatan Nasional. Di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia menunjukkan kemajuan. KDNK suku pertama 2025 berkembang 4.45%, inflasi kekal rendah sekitar 1.4%, kadar pengangguran menurun ke paras 2.9%, terendah sejak pandemik. Penjimatan lebih 4 bilion ringgit, hasil rasionalisasi, subsidi telah diagih semula kepada golongan rentan. Isu tentang harga telur pula yang dulu mencetuskan panik kini terkawal. Jadi, era pemerintahan PAS dan Perikatan Nasional pula menyaksikan dasar ekonomi bercelaru, pelabur lari dan tiada hala tuju jangka panjang. Negeri-negeri di bawah PAS kekal ketinggalan dalam banyak indikator sosioekonomi. Ironinya sehingga kini Perikatan Nasional masih gagal menamakan calon Perdana Menteri mereka. Himpunan ini pula hanya digerakkan oleh PAS. Adakah ini petanda bahawa PAS mahu mula meninggalkan bersatu? Adakah Dr. Shem kini calon Perdana Menteri dalam senyap? Soalnya lagi. PAS turut dicabar berdebat secara terbuka berdasarkan fakta sekiranya ia yakin kerajaan Madani ini gagal. Kata beliau, jangan ataupun kami mencabar pimpinan PAS jika benar yakin kerajaan ini gagal, tampil ke pentas debat terbuka. Jangan sembunyi di balik ceramah. Mari bicara dasar, data dan hala tuju secara terbuka di hadapan rakyat, katanya. Apabila pendapat Anda? Sebelum kita berpisah, kalau Anda sayang keharmonian ini, buat komen, kami sayang harmoni dengan tanda pagar. Kita jumpa lagi. Bye-bye.